Terima kasih kerana anda masih bersabar dengan cikgu dan masuk ke dalam kelas lah. Okey. Jadi kita akan sambung dengan bab 2, nutrisi dan teknologi makanan. Nutrisi dan teknologi makanan. Okey. Di sini cikgu ingin mengingatkan kepada rakan-rakan semua ataupun murid-murid lah bahawa sesiapa yang belum lagi buatkan pakai kerja di Google Classroom. Google Classroom ni. Cikgu buka sekejap apa pada skrin kejap ya. Minta easy sebab cikgu ini benda housekeeping ni penting untuk elakkan nanti daripada murid-murid lepas buka sekolah menuduh bahawa cikgu tidak mengajak dia masuk ke Google Classroom ataupun tidak ada kerja. Okey, seperti yang cikgu dengar daripada aduan ibu bapa semua, ada yang berani sebut dengan ibu bapa sekolah tidak buat kelas online. Ada. Okey, lepas tu cikgu cari murid tersebut, murid dia cakap memang cikgu tak buat. Okey, tak apa. Jadi sekali lagi cikgu sebut Google Classroom sudah ada kerja. Okey, contohnya latihan formatif ke yang objektif dan juga kuis 1, 2, 3. Okey, serta juga sedikit assignment yang cikgu rasa seronok lah pergi ke MACD dan juga mengira apakah tenaga yang diperlukan. Benda-benda ini semua tak ada orang paksa ataupun marah kamu, murid-murid. Okey, cikgu bukan nak membebel dalam seminar ni. Jadi yang penting, kalau anda nak menimba ilmu, okey, minta tolong supaya siapkan. Cikgu ulang minta tolong. Cikgu nak marah pun nanti takut tengah record ini jadi isu pula. Jadi pastikan anda buat untuk menimba ilmu baru, ataupun sekurang-kurangnya nanti kamu dah besar, kamu boleh bercerita dengan anak-anak lah. Okey, dan kepada kawan-kawan yang juga menuduh lagi cikgu bahawa tak tahu apa itu kod Google Classroom. Okey, dalam video ini juga cikgu nanti akan rakam dan papa dalam grup juga, iaitu MPTZIGW dan papa kat depan skrin anda semua. Inilah kod Google Classroom. Jadi dah berkali-kali, 4-5 kali cikgu sebut pasal kod ini. Tak ada alasan mana ataupun siapa murid yang kata tak tahu. Cikgu memang akan sangat geram kalau cikgu pergi kelas, cikgu tanya 4 kelas kenapa murid tak masuk kelas dan anda bagikan alasan tidak tahu kod. Jadi sila bagi tahu kawan-kawan yang tak datang tu, okey, supaya mereka faham cikgu telah berusaha yang apa yang mampu. Okey, jangan nanti terikut-ikut netizen di Facebook, oh cikgu tak mengajar, cikgu terima gaji buta. Dalam sini ada assignment, tolong siapkan. Okey, kita mulakan kelas. Okey, jadi seperti yang disebutkan juga pada kelas sebelum ini, teknologi pengeluaran makanan. Apakah soalan yang lazim ditanya? Okey, cikgu pun tak nak buang masa, muka soalan 66 ni. Kamu pun akan nampak ada satu bulatan yang cantik di situ. Okey, kalau kita dapat peta bulatan, peta buih, cantik ni. Dia boleh buat peta buih. Jadi, apakah cara-cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan? Kamu pun akan tak tanya, cikgu, kenapa saya nak belajar cara itu? Dan dijawab pada muka surat 66 juga, sebabnya kita nak belajar teknologi pengeluaran makanan adalah untuk meningkatkan kualiti makanan, meningkatkan kuantiti pengeluaran makanan. Kenapa nak meningkatkan kuantiti? Sebab populasi manusia yang makin mengembang, buatkan cepat je, dan juga untuk menghasilkan dan menggunakan bakar yang baru dan menggunakan pelbagai jenis teknologi. Model itu adalah di sini semua ada langkah-langkah. Tujuannya sekali lagi adalah untuk memberikan makanan yang cukup menampung populasi manusia sedunia yang makin meningkat. Okey, jadi minggu lepas kita telah sampai ke muka surat yang ke-71. 71 ya. Jadi antara macam mana kata teknologi, okey, dalam meningkatkan maksudnya meningkatkan kuantiti dan kualiti makanan adalah penyelidikan dan pembangunan. Okey, penyelidikan dan pembangunan. Cikgu, apa kaitan dengan saya? Murid-murid,
cikgu pun tak nak buang masa untuk buat program ni. Kita kerap dengar bahawa belajar sains maksudnya tak ada kaitan dengan kita satu. Itu dah salah. Kedua, belajar sains tak ada kerja. Itu pun lagi salah. Kalau dah kamu dah nampak penyelidikan, siapa yang akan jadi penyelidik? Penyelidik, researcher, 研究员. Okey, 研究员. Jadi, benda ini perlu datang daripada kamu, generasi yang baru. Okey, yang lama kita guna cara lama. Kita keep on update, belajar benda baru. Mungkin tak sepantas dengan generasi yang muda. Jadi, kamulah orang yang akan nanti menceburi bidang penyelidikan mungkin untuk makanan. Okey, pada masa yang sama mencari rezeki hidup. Jadi, mana yang kita boleh kerja? Jadi, dia minta anda supaya namakan 4 contoh agensi. Tengok dalam buku teks ni ya. Tengok pendidikan pembangunan pada skrin anda. Peringkat pertama, namakan 4 contoh agensi dan institusi penyelidikan dan pembangunan yang meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan di Malaysia. Okey, kalau anda ingat, kelas itu ataupun kelas yang sebelum ini dia pun sebut MARDI, M-A-R-D-I, MARDI. Okey, Malaysia Agricultural Research Development Institute. MARDI ini benda yang agak popular di Malaysia. Mungkin antara kamu akan cakap, ya ke? Saya lebih kenal Starbucks berbanding dengan MARDI. Anda salah dah. Starbucks itu ialah franchise untuk kopi antarabangsa, ya. Tapi di Malaysia, okey, kita ada institusi yang jualkan bahan-bahan pertanian. Contohnya nanas terbaru, durian yang baru, beras yang baru dan juga hasil-hasil daripada pertanian mereka buatkan benda-benda makanan baru. Ya, semua kebanyakannya kamu akan nampak ataupun dikaitkan dengan MARDI yang biasanya kamu akan nampak dia punya expo ataupun pamerannya di Serdang. Okey, MARDI. Apa lagi kalau kita nak cakap makanan yang berkait dengan minyak sawit. Minyak sawit. Cikgu, makanan ada kait dengan minyak sawit ke? Minyak sawit itu biasanya kita makan dalam bentuk margarin. Margarin dan butter benda yang berbeza. Margarin dibuat daripada minyak tumbuh-tumbuhan dan di Malaysia margarin itu biasanya dibuat daripada minyak sawit. Jadi yang berkait dengan minyak sawit ada PORIM, P-O-R-I-M, PORIM lah, Palm Oil Research Institute of Malaysia. Okey, dan ada banyak lagi. Yang pentingnya murid-murid sekarang, kalau kamu betul-betul minat untuk bidang menghasilkan makanan, okey, kamu boleh tengok agensi atau institusi penyelidikan yang boleh meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan di Malaysia. Okey, kepada murid yang baru masuk, cikgu sekarang berada pada muka surat 71 ya. Okey, kita berada pada subtopik di mana kita nak belajar macam mana apakah teknologi makanan yang ada untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti makanan. Okey, jadi anda pun tengoklah, dia adalah makanan kat sini. Jadi cikgu, kenapa lagi saya belajar benda macam ni? Jadi ingatlah sendiri, kalau kita sekarang berada pada zaman yang baru, ingat untuk jadikan penjual kedai runcit. Mungkin kamu tak akan dapat duit banyak sebab kedai runcit pun banyak ditewaskan oleh kedai-kedai yang besar seperti hypermarket Aeon, okey, Aeon ataupun Giant, okey, ataupun yang lain yang sedemikian. Jadi kita perlu menghasilkan benda baru yang akan dibeli oleh orang. Jadi antaranya seperti makanan. Saya ulang, makanan. Jadi apa lagi teknik yang kita ataupun teknologi yang kita boleh buat untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan? Muka surat 71 ni. Okey, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Okey. Jadi untuk benda ini, kat KL, Kuala Lumpur, kamu mungkin tak rasa apa-apa. Tapi kepada mereka yang dari tempat-tempat kampung ataupun luar bandar, contohnya kat Selangor, Banting ke, okey, Banting pun kira bandar lah, tapi luar bandar kat situlah, ataupun dari Rawang, ataupun dari negeri lain lah, Terengganu ke, Pahang ke. Okey, mesti kamu punya kampung, area kampung ada banyak tanah yang terbiar ataupun
tanah yang kosong. Jadi apa yang anda boleh buat untuk meningkatkan makanan atau kualiti dan kuantiti makanan? Jadi antara dia mengusahakan tanah terbiar, tengok dalam kotak itu, supaya menjadikan tanah atau kawasan yang sesuai bagi aktiviti pertanian dan peternakan. Jadi ada yang kalau kat tempat-tempat kampung, tempat cukup luas, dia akan mula ternak lembu. Kalau siapa yang makan lembu lah, kalau tidak makan kambing, ternak kambing. Okey, kambing satu ekor boleh jual sampai berapa ribu ringgit? Siapa nak jawab? Kambing boleh jual sampai berapa ribu ringgit satu ekor je. Kamu bagi dia makan rumput, dia akan jadi makin besar. Kita dah belajar kita nitrogen. Okey, kita nitrogen. Jadi lembu ke ataupun kambing akan makan rumput, badan dia akan jadi makin besar je. Jadi berapa ringgit satu ekor? Siapa cuba nak jawab? Yalah, kalau cikgu sebut lembu mungkin sensitif untuk mereka yang beragama Hindu. Jadi cikgu guna kambing. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Adriana? Adriana tu? Jadi rasanya kambing satu ekor berapa ringgit? Kalau kita biar dia kita ternak dia kat tempat-tempat yang terbiar. Siapa nak tolong? Lim Zhen Yen. Boleh tolong tak Adriana? Satu ekor kambing rasanya berapa ringgit? Satu ekor, bukan satu kaki ke satu badan ke satu kepala. Satu ekor. 一只羊多少钱？ 60. 60 ah? Oh my god, 1000 ah. You tahu ke tak, satu ekor kambing boleh jual sampai 2-3 ribu ringgit. Itu kecil je. Kalau besar boleh 5 ribu ringgit. Bro. Tak gitu ya. Bukan. Saya tak minta you beli. Saya minta kamu ternak yang. Faham ke tak, kamu ternak? Kalau kamu duduk di kampung, daripada main game, tak buat apa-apa kat rumah, kamu ternakkan kambing, boleh jadi kaya tak Adriana? 1000 je, sedihnya. Boleh. Jadi Yusrina pun faham? Yusrina? Ada Yusrina lagi. Cikgu macam nampak ayah tu betul. Yusrina? Yusrina Shadira ya. Boleh? Maksudnya boleh jadi kaya tak? Boleh kan? Okey, tak apa. Biar cikgu sendiri cikgu yang jawab lah. Jadi inilah orang kata tak ada maksudnya alasan untuk anda kata tak boleh cari duit sebenarnya. Ya, kalau kamu kata tak nak kerja di KL, nak kerja di bandar pun, kerja di luar bandar, ada caranya. Seperti yang cikgu dah cakap, menternak lembu. Okey, kalau kamu nak kawasan yang lebih kecil untuk ternakkan makanan, orang akan beli dengan kamu, seperti kamu boleh buat seperti arnab pun boleh. Okey. Lepas tu apa lagi? Menyuburkan kawasan tandus, menjadikan dia nanti subur, untuk tanah boleh tanam benda lain, ataupun mengusahakan kolam pelombongan yang terbiar supaya jadi kawasan sesuai untuk aktiviti aquaculture air tawar. Ini yang biasa kalau kamu tengok di sekitar Selangor pada Kundang. Kundang ya, ada tempat-tempat pelombongan. Okey, pelombongan nasi, sim chang okey, jadi sim pula. Yalah. Jadi tempat kolam terbiar, dia bela ikan tawar, dia jadikan kolam memancing. Sekali masuk RM20, okey, dapat ikan, bayar duit. Memancing untuk hobi, untuk orang yang masuk pada masa yang sama, pengusaha. Kamulah orangnya akan dapat untung duit. Okey? Inilah sekarang sains, cikgu ada tanggungjawab untuk bagi tahu anda semua yang betul-betul sekarang tengah belajar ini, ada kerja. Kamu nak ke tak nak buat saja. Jangan bagikan lagi sebab ataupun alasan yang bagi pihak cikgu rasa sangat tidak adil. Maksudnya kamu menuduh cikgu mengajar sesuatu ilmu yang tak ada kaitan dengan hidup anda. Jadi cikgu nak bagi tahu kamu sekarang, okey, kalau kamu duduk berdekatan dengan kolam yang terbiar pun, kalau kamu mengusahakan kolam itu dengan bagus, kamu boleh cari duit. Okey?
mengusahakan kawasan tanah paya. Apa tanah paya? Zao sedi ataupun tempat di tepi antara sungai dengan laut. Okey, paya. Okey, paya maksudnya tanah itu lembek-lembek, busuk ni tempat. Okey. Dia boleh juga menjadi tempat untuk aktiviti aquaculture marine. Biasanya kita akan bela udang ke, bela ketam ke, tempat sana dia boleh, sebab dia sesuai untuk menternak, okey, udang dan juga ketam, sebab banyak akar yang memerangkapkan tanah dan telur-telur mereka kalau mereka nak bertelur. Okey, jadi boleh menghasilkan banyak udang ke ataupun ketam ke, ataupun ingat kerang pun boleh. Itu pele dah. Membina empangan dan tali air untuk tanah pertanian dan penternakan yang kekurangan bekalan air. Jadi benda ini kita tak minta anda buat. Kita bukakan mata dan juga bukakan satu lagi laluan untuk anda. Jangan fikir lepas ni cikgu saya nak kerja accountant saja. Okey, kalau kamu jenis yang betul-betul minat, bolehlah. Tapi kalau kamu memang tak minat, paksa diri duduk berdepan dengan dokumen dan komputer. Okey, gaji ya tinggi pun tetapi stres. Jadi kenapa nak buat macam tu? Betul ke tidak murid-murid semua? Okey, jadi apa lagi teknik pertanian yang kamu perlu tahu? Ingat dua perkataan ni, aeroponik dan hidroponik. Aeroponik, hidroponik. Aeroponik kamu akan nampak akar dia tidak sentuh dengan nutrien ataupun cecair. Dia tergantung pada udara. Okey, manakala hidroponik kamu akan nampak, okey, kamu akan nampak dia punya akar rendam dalam air ataupun kita panggil nutrien. Nutrien untuk tumbuhan. Itu beza dia. Cikgu, kenapa saya nak tahu ini? Sebab ini pun pada masa akan datang, bayangkan setiap rumah, okey, digalakkan untuk mengadakan aeroponik untuk contohnya tanam bawang. Bawang. Daripada kamu beli kat luar, ini tanam bawang yang fresh ataupun sayur-sayuran untuk salad. Daripada kamu beli di tempat pasaraya, kamu tanam sendiri. Mahu pun kamu boleh tanam untuk cabbage ataupun kubis tau cai, semua boleh buat. Benda ini sebab dia jimat ruang dan tidak kotor. Dia tak ada tanah hamil tu, so它很干净的, senang untuk dikendalikan. Dia macam bela ikan di dalam akuarium. Jadi kita ada benda aeroponik, hidroponik. Jadi kamu boleh tanam sendiri tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran yang kamu nak makan. Jadi tak ada isu untuk kebuluran, tak ada makanan. Okey, jadi kamu akan tengok juga pada muka surat 72 pengurusan tanah yang cekap. Okey, yang penting kamu akan nampak tanaman campuran. Okey, tanaman campuran maksudnya di satu tempat yang luas, daripada tanam satu jenis saja kamu tanam bercampur. Okey, contohnya biasanya kalau kamu tengok di dusun juga, ya, dusun durian pun bukannya kamu akan tanam semua durian, sebab kalau kamu tanam semua durian berbuah pada satu musim saja. Mungkin 2 tahun sekali. Jadi yang masa lepas 2-3 bulan yang dia telah berbuah, berhasil, tak ada hasil, kamu akan jadi miskin sebab tak ada hasil lain. Jadi kamu akan tanamlah pokok-pokok lain yang menghasilkan hasil pertanian yang lain untuk memberikan anda duit, untuk memberikan anda rezeki hidup lah. Okey, dan juga penanaman teres. Okey, penanaman teres ini biasanya untuk tanam padi. Okey, dan berlaku di tempat-tempat yang dekat gunung. Okey, sepatutnya mereka amalkan di Cameron, tapi tak diamalkan. Cameron mereka ratakan tanah, menjadi isu tanah runtuh. Tapi mereka buat tanaman teres. Tapi penanaman teres ini tak susah untuk mengutip hasilnya. Perlukan manusia ataupun jentera buat kerja lebih. Okey, jadi itu akibat dia di Cameron lah. Sepatutnya buat macam ni, tapi mereka tak buat. Mereka terus buatkan rata terus, itu yang tanah, struktur tanah menjadi tidak kukuh, menjadi tanah runtuh. Okey, kita juga boleh buatkan penggiliran tanaman. Kalau kamu tengok tahun pertama tanam tomato, lepas tu tanamkan sayur sawi, lepas itu terung. Dia setahun supaya tanah itu boleh kembali subur. Tak adalah tanam satu jenis tanaman makan semua nutrien di dalam tanah. Okey,
Jadi cikgu pun tak nak buang masa anda semua. Kalau anda pergi muka surat 73, ada aktiviti mengkaji usaha mempelbagaikan sumber makanan oleh pelbagai agensi. Ya. Okey, sepatutnya kalau kita buat. Okey, tapi saya cikgu pun tak nak buang masa ini. Okey. Cikgu akan nanti berikan arahan dalam Google Classroom, tengok sesuai ke tak kita buat benda ni untuk kita membentangkan hasilnya. Okey. Apa lagi yang ada untuk teknologi makanan ini? Penggunaan racun serangga. Cikgu pun tak naklah buang masa untuk yang sini. Okey. Ya, kalau tanaman ada serangga yang makan hasil tanaman, kita pun sembuhlah bahan kimia untuk bunuhkan serangga itu. Termasuk kalau ada tikus, kita pun sembuhlah ubat untuk bunuhkan tikus. Tetapi di belakang ataupun di sebalik penggunaan racun serangga, kita perlu fikir bahan-bahan kimia itu akan masuk ke perut kita juga. Sebabnya kita sembur pada hasil pertanian akan dituai. Okey, akan dituai. So, 我们拿那个农产品嘛. Lepas itu, kalau kita basuh tak bersih ke atau memang basuh tak akan jadi bersih pun, kita masak masuk ke perut kita. Kita yang akan kena padahnya. Okey. Jadi kalau anda tengok racun perosak seperti racun serangga mudah digunakan. Tengok peringkat kedua muka 173 ya. Okey, untuk mengawal populasi perosak tanaman. Namun begitu, penggunaan racun perosak seperti racun serangga mempunyai kesan sampingan seperti mencemarkan alam sekitar. Okey, menyebabkan perosak tanaman menjadi lebih berdaya tahan, membunuh cacing tanah dan mikroorganisma yang berfaedah. Sebab kita guna racun kan, kita akan bunuh mereka yang tak ada kaitan sekali. Okey, serta mencemarkan tanah dan hasil pertanian. Mencemarkan hasil pertanian. Okey, kita akan makan sekali. Jadi benda yang tak bagus lah. Kalau kita boleh elakkan, kita akan gunakan cara kawalan biologi. Kawalan biologi. Ya, ikut racun serangga tak bagus. Jadi kita nak macam mana nak kawalkan, contohnya tikus. Jadi soalan lazimnya yang ditanya, dengar ya. Jadi dengar je. Saya tahu semua orang mungkin susah nak bayangkan. Jadi boleh anda boleh dengar. Untuk contohnya kalau anda mengusahakan ladang kelapa sawit. Kalau anda mengusahakan ladang kelapa sawit. Okey, kamu mengusahakan. Jadi banyak tikus. Tikus itu makan buah minyak sawit. Kamu sakit kepala sebab minyak sawit kurang. 1 tan berapa ribu ringgit? Cikgu pernah sebut pada kelas sebelum ini. 1 tan minyak sawit berapa ribu ringgit? Siapa ingat lagi? Murid-murid? 1 tan minyak sawit berapa ribu ringgit? Nur Hasya Dayana. Hasya Dayana ada? Hasya Dayana? Minyak sawit 1 tan berapa ribu ringgit? Iman, Muhammad Iman, boleh tolong tak? 1 tan minyak berapa ribu ringgit? Lupa. Allah. Okey, dekat 4,000 ringgit. Jadi sekarang ada tikus yang makan minyak sawit itu, jadi isu ke tak? Ya. Nak guna racun serangga, takut pula racun serangga itu ketika minyak sawit itu diperah, racun serangga masuk sekali ke dalam minyak sawit, buatlah pelantar atau margarin yang kita makan, kita semua sakit. Jadi, apa caranya? Jadi jawapan dia dah tulis kat sini, kawalan biologi. Okay? Kawalan biologi mengaplikasikan interaksi antara organisma. Maksud dia, kita akan carikan apakah pemangsa kepada tikus. Okey, kita akan mencarikan apa itu pemangsa kepada tikus. Maksud dia, 我们会找那个猎食者. Okey, apakah yang akan makan tikus? Dalam kes seperti ini, kamu akan nampak burung hantu jelapang. Sebab burung hantu ada banyak jenis spesies. Jadi kita akan cari burung hantu yang makan tikus saja, iaitu burung hantu jelapang, untuk memburu tikus untuk dijadikan sebagai makanan. Okey? Kita juga fikir ada tanaman, okey? Okey? Di mana
telur rama-rama, okey, akan menetas menghasilkan lawa. Lawa dia akan makan, okey, pada hasil tanaman kita. Jadi kita pun gunakan parasit, okey. Gunakan parasit seperti kamu kata dengan penyegat bertelur. Okey, penyengat maksudnya benda yang nampak macam lebah tapi dia bukan lebah ya. Okey. Dia pakai apa ya? Wasp. Kalau English wasp ya. Jadi dia akan bertelur dan makan rama lalu memusnahkannya. Jadi tanaman selamat. Kita tak guna pun langsung apa panggil itu racun serangga. Jadi benda ini memerlukan anda mendalami bidang ini panggil biologi lah kat sini supaya anda boleh mengaplikasikannya di ladang-ladang jagaan masing-masing. Maksudnya kalau kamu jaga untuk ladang padi, jadi fikirkan cara dia macam mana nak hapuskan perosak tanpa racun serangga. Manakala siapa yang in charge ladang untuk minyak sawit, kamu akan fikirkan macam mana nak gunakan tikus tanpa gunakan racun serangga dan sedemikian. Okey, jadi murid-murid, ini adalah antara teknologi yang anda perlu tahu yang kita belajar. Jadi kelebihan kawalan biologi ada lebih mesra alam. Ini ya muka surat 74. Tolong hafal. Nak minta kamu buat nota, cikgu tak boleh nak semak. Tapi nanti ada soalan yang cikgu akan berikan dalam quiz 3, 4, 5 dan 6. Cikgu akan sharekan nanti Google Classroom ya. Cikgu akan sharekan nanti. Okey, kelebihannya lebih mesra alam, maksudnya tidak mencemarkan alam sekitar, tidak memudaratkan kesihatan organisma, maksudnya kita akan jadikan sihat, okey. Dia hanya menghapuskan perosak saja dan tidak menyebabkan perosak tumbuhan berdaya tahan. Okey. Ini maksudnya untuk pokok-pokok seperti lalang yeshao. Dia tidak akan menjadikan lalang itu jadi kuat. Dia akan bunuhkan mereka saja dan teknik ini adalah lebih murah. Kelemahannya adalah dia menggunakan masa yang lebih panjang. Okey, kalau anda tengok yung pidato tersejema menggunakan masa yang lebih panjang dan sukar meramalkan hasil. Maksudnya kalau kita nak buat, okey, kita nak bela sesuatu binatang untuk hapuskan perosak, kita susah nak jangka. Itu 我们很难去预估. Okey, susah nak meramalkan apa yang akan jadi sebab dia mungkin makan makanan lain. Jadi dia akan jadilah isu lain pula. Okey, dan memerlukan perancangan dan perumusan yang lebih teliti dan berkesan dan dia juga mungkin mengganggu keseimbangan ekosistem. Kenapa? Contohnya, kalau burung hantu ini makan tikus, dia jadi makin banyak di dalam ladang sawit. Adakah tak dia akan mengganggukan hidupan lain? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Okey, kalau nak kaji perlu masuk ke dalam bab tersebut kalau kita tahu. Okey. Jadi kawalan biologi yang digunakan tanpa perancangan yang baik akan menghasilkan pelbagai masalah. Contohnya, penggunaan cepelai untuk mengawal populasi tikus di ladang tanaman tebu di Hawaii gagal kerana cepelai aktif pada waktu siang manakala tikus pula aktif pada waktu malam. Ini pernah terjadi, didokumentasikan lah. Kalau kita tengok dalam National Geographic ya. Jadi hal ini menyebabkan cepelai beralih kepada burung dan telur penyu sebagai makanan. Dia asalnya makan tikus, tapi tikus keluar waktu malam saja. Dia keluar waktu siang. Jadi dia pergi makan burung dan telur penyu. Okey, telur penyu pula yang jadi mangsa. Jadi benda ini memerlukan, tak boleh nak dijangka dan memerlukan perancangan yang teliti. Kawalan biologi. Okey, siapa ada soalan? Siapa ada soalan di sini? Lok Jensen, ada soalan tak Jensen? No. Wow, English ya, I like that. Jadi nanti cikgu akan bagi dalam quiz yang seterusnya, sabar ya. Jadi kita akan sambung dengan teknologi pemprosesan makanan. Cikgu nak ulangkan semula ya. Teknologi pemprosesan makanan. Murid-murid, anda tadi belajar di dalam 2.4 muka soal 61 ya. Teknologi pengeluaran. Okey, cikgu ulang ya. Teknologi pengeluaran 61 2.4 ya. Jadi
teknologi pengeluaran makanan, kadang-kadang kita short form kita cakap teknologi makanan, lebih kepada kita macam mana nak menghasilkan lebih banyak hasil tanaman ataupun yang lebih berkualiti tanaman tersebut atau ternakan. Tetapi pemprosesan makanan dia lebih kepada macam mana kita menjadikan makanan yang ada itu boleh tahan lama ataupun kesegarannya bertahan. OK， 让它的新鲜度能维持久，还能保持更久。OK， jadi kamu pun cakap, cikgu, apa maksud cikgu? Contoh, kita telah membuat roti. Jadi macam mana menjadikan roti itu kekal segar ya, fresh. Kalau kita letakkan roti lama kat luar, dia akan jadi kering, jadi macam biskut kering. Jadi kita nak kekalkan dia segar, pada masa yang sama tahan lama supaya kita boleh makan dia lepas 5 hari ke lepas 4 hari. Bukannya masa 1-2 hari tak makan, dia jadi kering ataupun berkulat. Jadi menurut pakar nutrisi, makanan mentah yang segar lebih baik untuk dimakan kerana makanan lebih sihat untuk badan. Walau bagaimanapun bukan semua bahan makanan mentah boleh dimakan dalam keadaan segar. Muka surat 75, 2.5 bahagian bawah. Jadi kebanyakan bahan makanan mentah diubah kepada bentuk lain melalui teknologi pemprosesan makanan. Highlight perkataan diubah kepada bentuk lain. Jadi highlight supaya dia tahan lebih lama, lebih enak, lebih menarik dan mudah dicernakan. 4 poin ni. 1, tahan lebih lama, lebih enak, lebih menarik dan juga mudah dicernakan. Okey. Jadi di sini ada beberapa kaedah bersama dengan contoh. Semua perlu hafal. Cikgu ulang, 2.5 ini teknologi pemprosesan makanan. Semua perlu hafal. Kamu perlu hafal macam mana buat, khususnya kepada sesiapa yang dari MPV ataupun kelas MPV lah, tapi saya tahu sini tak ada. Untuk yang murid-murid bukan MPV seperti anda semua, cikgu, kenapa kamu suruh saya hafal? Ini adalah antara soalan yang kerap ditanya, kerap sangat. Jadi, apakah kaedahnya? Okey, dengan contoh. Highlight pada muka surat 75, teknologi pemprosesan makanan kan. Highlight kaedah dengan contoh. Okey, kaedah dan contoh. Jadi, memasak. Apakah kaedah memasak? Memasak, maksud dia memanaskan bahan makanan, memanaskan. Seperti goreng ke, celur ke, panggang ke, pengasapan ke, yelshina, pengasapan, rebus, tumis, bakar dan kukus. Okey, contoh makan dia termasuk kari ayam ke, ikan goreng ke, ayam panggang. Cikgu, saya tahu. Ya, saya tahu kamu tahu. Tapi boleh ke tak nanti kamu jawab. Highlight penapaian. Highlight penapaian. Kalau kamu tengah belajar ni, highlight penapaian. Apa itu penapaian? Okey, proses penguraian bahan kompleks kepada bahan yang lebih ringkas. Okey, highlight dengan tindakan bakteria, yeast atau mikroorganisma berfaedah yang lain. Okey. Contohnya ketika kita buat roti. Cikgu nak anda fikirkan, kelas pada Jumaat cikgu akan minta anda mana siapa-siapa untuk jelaskan. Kalau tidak, cikgu akan jelaskan. Ya, roti letakkan yeast ke dalam tepung, gaulan tepung. Murid-murid, kenapa? Dan kalau kamu ingat, lepas letakkan yeast ke dalam tepung dan gaul, okey, biasanya kita akan tutupkan dough ataupun adunan tepung dengan yeast itu untuk dia mengembang. Apakah yang menyebabkan adunan itu, dough itu mengembang? Ya, cikgu, saya tahu yeast. Jadi yeast, kenapa letakkan yeast? Tepung itu akan mengembang dan menjadikan dia lembut rasanya. Jadi fikirkan. Jadi kita nampak di sini, glukosa tambah dengan yeast akan menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Kalau sesiapa yang peka di sini, murid-murid khususnya murid-murid yang Islam, Muslim, cikgu, etanol haram.
Etanol itu alkohol. Cikgu nak kamu mendalami. Kalau lepas kelas hari ini pukul 10, kalau kamu sempat sebelum rehat, pergilah online tengok penapaian English fermentation. Fermentation, F-E-R-M-E-N-T-A-T-I-O-N, F-E-R-M-E-N-T-A-T-I-O-N, fermentation. Okay? Jadi contoh makanan penapaian, dia ada etanol ni, haram. Tapi kita buat kicap, kimchi, tempe, yogurt tapai ni, khususnya tapai ni pun ada etanol, bukan haram ke? Jadi ini benda perlu anda baca. Jangan jatuhkan terus hukum ke ataupun fatwa sendiri. Kalau makanan haram kamu tak boleh makan. Okey? Tapi kita masih makan lagi. Benda itu bukan haram. Jangan pandai-pandai sebut ya. Cikgu tak cakap pun ya. Cikgu minta anda siasat dulu. Tolong siasat dulu. Jangan jadi orang yang terpaksa cikgu guna istilah bodoh kat sini. Memang bodoh pun. Jadi jangan jatuhkan fatwa sendiri. Bacakan dulu apa itu penapaian. Kalau sempat anda bacalah macam mana buat yogurt dan tapai. Okey, gambar Raja pun bagi cantik tadi sini. Jadi benda yang biasa kita makan, tak ada isu haram ke halal, hanya tiba-tiba baca etanol cikgu. Jadi ini haram ke? Tolong baca dulu. Okey, kelas hari Jumaat ini cikgu akan mulakan dengan roti. Macam mana kita buat roti dengan yeast. Kenapa letakkan yeast, roti itu akan mengembang, tepung itu mengembang. Okey. Lepas itu kaedah yang ketiga, pengeringan ataupun pendehidratan, sama je. Maksud hilangkan air. Okey, air disingkirkan daripada makanan. Siapa ni? Okey, air disingkirkan daripada makanan melalui pendehidratan atau penyejatan dengan diletakkan bawah matahari ataupun nyalaan api ataupun di dalam ketuhar awan. Okey, contohnya seperti ikan kering, sotong kering, udang kering, buah-buahan kering, biji cendawan dan susu tepung. Okey, kamu boleh tengok kat sini. Jadi kenapa muka surat 77 ni pengeringan ini penting? Bayangkan kalau kita nak makan ikan zaman dulu, orang yang duduk di atas bukit nak tunggu ikan sampai dari laut ke atas bukit ataupun di bandar. Ikan itu yang segar, tak jadi tak segar tak apa. Dia jadi tak boleh dimakan langsung sebab rosak, jadi busuk rosak. Jadi macam mana mereka nak bawa ikan itu, rasa ikan itu dari laut ke dalam bandar pada zaman dulu. Jadi mereka keringkan ikan itu, jadi mereka bawa ikan kering sebab senang nak untuk membawa secara jauh dan bertahan lebih lama. Okey, itu ceritalah lama. Tapi sekarang dah tak jadi isu. Dengan teknologi ada pengangkutan yang lebih bagus, ada lori dengan ais lagi, kesegaran makanan dapat dikekalkan dengan lebih lama. Okey, penpasturan, highlight. Tadi dah highlight apa? Penapaian. Highlight penpasturan. Cikgu nak kamu highlight penpasturan sebab apa? Dia ada dua kaedah di sini. Satu, contohnya, baca ya. Dia akan dipanaskan pada suhu di bawah takar didih. Di bawah takar didih. Maksudnya kita tak akan didihkan. Kita panaskan saja. Untuk susu biasanya kita akan panaskan pada suhu 63 darjah Celsius untuk 30 minit atau 72 Celsius selama 15 saat saja. Dan kemudian disejukkan serta-merta. Itu pasal dalam susu fresh milk ada lagi spora bakteria ke tidak, murid-murid? Ada ke tidak spora ataupun mungkin kehadiran bakteria? Jawapan dia, ya. Murid-murid yang saya hormati, ya. Itu pasal susu kalau letak terbuka, kamu bukakan susu fresh milk dan biarkan dia dalam 2-3 jam ke atas, dia akan terus jadi masam, senang, rosak. Sebab memang ada mikroorganisma di dalamnya. Dia tidak memasak sepenuhnya. Dia hanya panaskan, lepas tu serve pada kamu. Jadi mungkin kamu akan tanya, cikgu, jadi kenapa mereka buat macam tu? Dia nak meracunkan kita ke? Tidak. Sebab susu adalah protein. Kalau kamu ada masa, kamu boleh cabut rambut dia. Murid-murid, kamu boleh cabutkan rambut satu helai dari kepala kamu. Jangan bakar terus dari kepala, tidak. Cikgu kata cabut rambut dulu.
kamu cuba letakkan rambut dekat dengan api. Apa akan terjadi pada rambut? Rambut itu protein. Kalau dia dekat dengan sumber haba, apa akan jadi? Rambut itu akan ubah bentuk. Okey, dia akan ubah bentuk. Sama seperti susu. Susu itu protein. Kalau dia panas sangat, dia akan ubahkan struktur protein jadi sesuatu yang tak baik untuk badan kita. Itu pasal kalau susu itu lepas panas kan, kalau anda pernah tengok susu tepung untuk bayi yang mahal, ratusan ringgit. Okey? Kalau kamu pernah tengok susu tepung untuk anak ataupun untuk baby ya, bayi umur 1 tahun yang mahal 100-200 ringgit itu, dah Hasya, no Hasya, no Hasya dah tanya. Haikal ada? Muhammad Haikal? Muhammad Haikal ada? No Bakis ada? Ada? Haikal nak tanya. Susu untuk bayi itu boleh ke tak kita masukkan dengan air didih? Maksudnya air yang tengah berbuih, didih, boleh ke tak kita tuang ke dalam susu, tuangkan ke dalam susu tepung tu? Boleh ke tidak untuk susu tepung baby? Boleh ke tidak? Tak boleh, bukan boleh. Jawapan dia tak boleh. Kalau anda buat sedemikian, susu tepung bayi yang mahal itu akan jadi ketul. Hai biasa kuai-kuai. Susu tepung bayi khususnya yang mahal, baby dan air pernah, tidak boleh diservekan dengan air didih. Bukan用沸腾的水去煮. Dia kat situ ada tulis guna air panas saja. Air panas 70, 80 darjah Celsius. Sebab kalau kamu guna air yang didih, bukannya baby minum, bukan kan. Cikgu sekarang sebut sediakan. Pao nyunai. Pao, menyediakan. Jadi, tak boleh gunakan air didih sebab susu tepung campur dengan air didih, dia akan merosakkan susu itu. Merosakkan. Hai pian kuai-kuai, jadi ketul-ketul di dalamnya. Jadi, cikgu ketul-ketul saja mah. Kalau kamu minum, sakit perut itu akan sakit perut. Sebab itu protein yang telah berubah bentuk. Kita panggil nya asli. Okey? Jadi, biasanya untuk kaedah pembasyuran kita akan buat pada produk termusu ataupun jus buah-buahan. Okey? Jadi, kita ada lagi pengetinan. Cikgu akan henti sampai pengetinan ya. Pada muka surat 78, pengetinan. Okey? Cikgu nak kamu highlight pada pengetinan ni, highlight ya. Pengetinan, muka surat 78, highlight. Dipanaskan pada suhu tinggi melebihi 115 darjah Celsius di bawah tekanan tinggi untuk membunuh mikroorganisme dan spora. Soalan ini akan jadi macam ni. Murid-murid, kalau cikgu beli sardin, kalau cikgu beli juga tuna ataupun beli apa-apa makanan dalam tin. Kita ambil tuna lah, tuna. Boleh kita terus makan ke tak? Kalau kamu tengok kat dalam gambar adanya susu, laici dan daging. Boleh kita terus makan ke tidak? Contohnya susu lah dalam tin ini. Boleh ke tak? Siapa nak jawab? Sebelum kita nak tamat kat kelas hari ini, siapa nak jawab? Wong Singyen? Boleh jawab tak Wong Singyen? Jadi boleh ke tak kita terus makan? Jawapan kamu saya anggap aja. Jawapan dia boleh. Sebab dia telah dipanaskan terdahulu sebelum dia masuk ke dalam tin. Jadi kita buka sebenarnya tak ada isu kita terus makan. Dia hanya rasa geli je. Tapi tak ada masalah pun sebab dia telah dimasak sepenuhnya. Jadi cikgu, macam mana dengan sardin pula yang ada cacing itu cerita lain. Itu maksudnya dia punya ikan ataupun dalam proses penyediaan itu ada pencemaran, orang kotorkan tanpa sengaja, itu cerita lain. Okey? Jadi benda ini secara am nak bagi tahu anda bahawa makanan dalam tea itu sebenarnya tak ada isu pun untuk terus makan. Tapi untuk lebih elok ataupun makan yang lebih sedap, kita panaskan saja. Okey? Jadi cikgu pun tak nak buang masa murid-murid semua ya. Cikgu tahu nanti kamu ada kelas yang seterusnya. Cikgu akan bagikan kamu kehadiran ya pada link sekarang ni. Minta tolong isikan sekarang. Okey. Cikgu juga akan sediakan nanti dalam Google Classroom untuk latihan yang seterusnya untuk anda buat dalam Google Form.
minta supaya jemput kawan-kawan lain untuk masuk dan buat dalam Google Classroom tersebut. Okey, cikgu tak ada apa-apa hasrat, yang hanya minta tolong semua supaya ingatkan kawan-kawan buatkan latihan di dalamnya, dan cikgu akan mulakan kelas pada Jumaat ini 20 minit lagi awal ya. Kelas sepatutnya pukul 9 betul. Kita akan cuba mulakan pada 8.40 hingga pukul 10. 8.40 hingga pukul 10 Jumaat ini. Okey, dan pada penghujung kelas juga cikgu ingin meminta izin semua supaya bukakan kamera. Okey, cikgu nak ambilkan gambar kehadiran kita semua secara print screen lah sebagai bukti. Okey, minta izin semua dalam kiraan 5 ya. Sila bukakan kamera. Kalau tak nak buka pun tak apalah, tapi cuba buka ya. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, bukakan kamera ya. 1. Terima kasih semua. Okey dah. Itu je. Yusrina tengah main game ke tu? Tadi tak nak jawab soalan cikgu kan? Okey. Okey, terima kasih ya. Kelas sehingga sekarang pukul 10 tamat ya. Jadi itu saja. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Ya, Iman. Kenapa? Maafkan saya sebab tak dapat jawab tadi. Tak apa. Yang penting kamu masuk pun alhamdulillah dah cikgu kata. Assalamualaikum. Ya, Semayang. Waalaikumsalam. Kahan, Hana, ingat isikan kehadiran tau Kahan. Haikal pun sama ya, isikan kehadiran, letakkan kelas betul ya.